Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungan muka surat 677 bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amrihan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada Ustaz Hamzah baca Abu Yahya Al-Wara berkata musibah ada 4. Yang pertama, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, ketinggalan majlis zikir. Yang ketiga, ketinggalan jihad menghadapi musuh. Yang keempat, ketinggalan wukuf di Arafah jika ia sedang menunaikan haji. Duduk di majlis ulama itu tujuan agama dan baik untuk badan, sedangkan duduk bersama orang fasik melukai agama dan menjelekkan badan, memburukkan keadaan ataupun tidak mendatang manfaat bagi badan kita. Jadi kata ni Abu Yahya ni seorang di kalangan orang yang soleh, al-wara'. Dia kata musibah tu ada 4, iaitu ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kita dalam sembahyang berjemaah, masa boleh-bolehnya dituntut dalam fadilat berjemaah itu ialah kita dapat bersama di awal waktu tunai solat bersama-sama. Kata tiada dengan ketinggalan, kita boleh mengangkat takbiratul ihram bersama-sama dengan dengan imam. Jadi kita itu dipanggil dalam keadaan kita ni berserta dengan imam lah, boleh angkat takbir yang pertama
dalam keadaan kita sembahyang tu. Itu dipanggil kita muwafiq. Kalau kita dalam keadaan ketinggalan daripada imam takbir, kita dipanggil masbuk, kan? Jadi keutamaan dalam solat ni ialah berserta dengan imam lah pada takbiratul ihram yang pertama. Jadi kalau dari segi fadilat sembahyang ni, orang kata keutamaan dia macam tu. Jadi kalau kita mari tu kemudian tu dengan keadaan yang kita ni dengan kita kelewatan sebab-sebab keuzuran tu, tak boleh nak kata apa lah. Jadi kalau kita seboleh-bolehnya dituntut macam tu lah. Seawal-awalnya kita datang boleh bersama dengan takbiratul ihram, bersama-sama dengan imam, tidak ketinggalan lah. Jadi dapatlah keutamaan dalam kita sembahyang berjemaah tadi ni. Dan bila bersebut apa nama musibah-musibah ni, perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana ianya tidak akan ketinggalan dalam kehidupan kita daripada berlakunya musibah-musibah. Jadi dalam bentuk musibah ni berlaku adalah berpunca juga daripada tangan-tangan manusia, makna yang dilakukan perbuatan oleh manusia, maka Allah turunkan musibah. Jadi sebab tu kita ni disuruh melakukan perkara-perkara yang mentaati bagi perintah-perintah Allah. Bila kita meninggalkan sembahyang, sebesar-besar dosa yang meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tinggal sembahyang berjemaah pun juga menjadi masalah besar kepada agama. Sebab satu daripada kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah. Sahabat-sahabat tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Jadi kita ni kita meramaikan sembahyang berjemaah hari-hari ini, Allah menurunkan keberkatan kepada kita dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada musibah-musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi sebab itulah kita seboleh-bolehnya jangan tinggal sembahyang berjemaah. Dan rakan-rakan kita, sahabat muslimin muslimat yang kita baru balik daripada umrah dan sebagainya, masa di sana kita tak tinggal sembahyang berjemaah di Mekah, di Madinah, balik-balik sampai pijak-pijak di rumah hilang, tak ada sembahyang jemaah. Jadi inilah kita satu perkara yang kita tak ambil berat. Tak tahulah masa saya duduk di Mekah dulu, masa pergi buat haji, buat umrah, sembang dengan syekh kita, dia orang petani. Orang petani duduk sekarang ni dah 40 tahun lah duduk di Mekah. Jadi dia kata kalaulah kita buat haji, buat umrah, kata syekh ni lah, setelah mana kita balik ke negeri kita masing-masing, tempat kita masing-masing, dia kata lebih kurang tempoh 40 hari masih ada talian hayat antara kita dengan Mekah, dengan Madinah sebenarnya, dengan kita boleh hadir sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau. Jadi kalau kita jaga yang tu, dia kata selama 40 hari talian hayat kita akan hidup sepanjang masa, insya-Allah, yang kita akan lekat sembahyang berjemaah. Itu kata dia lah, kan. Jadi kita ni balik umrah hilang tu, tak mari mesti lah, surau tak mari dah. Masa di sana punya jaga sembahyang jemaah lah. Ni masalah. Jadi sebab tu kita ni kalau boleh sembahyang berjemaah ni lah satu daripada ketinggian yang dituntut oleh Nabi SAW. Kita datang seawalnya di masjid, dapat sembahyang berjemaah dan bersama-sama dengan takbiratul ihram dengan imam bagi muwafiq. Itu keutamaan dalam solat lah. Yang kedua, ketinggalan majlis zikir. Jadi kalau kita tak duduk dalam majlis zikir ni sama ada kita berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, dan begitu juga dalam majlis ilmu pun dipanggil majlis zikir juga, majlis kita mengingati akan Allah,
dan kita membicarakan hukum hakam yang berhubung kait dengan perintah Allah, ini dinamakan majlis zikir. Jadi kalau kita ketinggalan majlis zikir ini dengan tiada sebab-sebab keuzuran syar'i, maka kita rugilah tuan-tuan, dan kita ni orang kata mudah akan ditimpakan musibah. Dan masyarakat kita pun kalau tak hidup dengan majlis ilmu, sayang. Kalau kita tengok di kampung-kampung dulu ni, boleh dikatakan setiap hari ada malam adanya pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Jadi itu sekarang ni kita tengok di kampung-kampung pun tak ada, kurang dah. Jadi orang sibuk dengan kerja-kerja lain. Jadi kalau kita tak hidupkan majlis ilmu, majlis zikir, Allah akan turunkan juga musibah, bala bencana yang akan berlaku dalam kawasan kita, tempat kita. Sebab tu bagi masyarakat, sepatut mereka berterima kasih kepada golongan ahli ilmu, kepada pihak masjid, pihak musalla, surau yang menghidup dan mengimarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan ingat dulu masjid babi masuk dalam masjid, ingat lagi? Nah, sebab apa? Itu tak boleh, ini tak boleh. Baca Yasin saja, kuliah ni boleh bilang sehari 2 kali, seminggu sekali 2 jadi buat. Itu tak boleh, ni tak boleh. Allah hantar babi masuk dalam masjid. Timbul tanda tanya, daripada mana datang babi ni? Hutan tak ada, Cina tak belah babi. Babi hutan, bukan babi orang pelihara. Masuk dalam masjid, dicakar tempat Pak Imam, lari keluar tak boleh. Dia ingat pintu boleh keluar, rupanya pintu cermin, rompoh pintu cermin. Depan tu longkang besar, longkang besar. Depan longkang besar padang, depan padang taman. Sebelah kanan kita keluar pusat membeli belah kain baju. Jadi orang duk tanya pusat, mana mari babi? Jadi kita nak jawab pun tak tahu macam mana. Kan? Jawabnya telefon Allah Ta'ala, tanya dia. Saya kata telefon Allah Ta'ala, tanya dia, senang. Kalau kita nak jawab pun jadi bohong, kan? Jadi saya pergilah tengok masjid tu, longkang besar depan, macam anak sungai. Depan tu padang, sebelah tu taman, sebelah ni pula tempat orang beli belah kain baju. Itu Allah punya kuasa tu ni. Dan ada satu surau tu pula, anjing naik. Surau 2 tingkat, anjing naik atas. Jadi bila saya sampai nak buat kuliah, kapek ni menggelembung-gelembung macam ombak laut. Saya tanya kenapa kapek jadi macam ni? Dia kata kita sama Ustaz, anjing naik. Jadi modal saya dalam kuliah. Mukadimah dalam kuliah yang tu, kan? Dia kata inilah satu kebaikan masyarakat taman di sini. Tak ada surau, minta surau, buat surau. Dah ada surau, tak mau imarahkan surau. Anjing mari ganti tuan-tuan. Siapa lebih hina, siapa lebih mulia. Pakat tunduk je. Inilah Tuhan turun bala musibah pula. Sebab tu kita jangan main-main dalam urusan agama ni tuan-tuan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah benci, maka berlaku musibah hasil daripada perbuatan kita. Jadi jangan tinggal majlis zikir, majlis ilmu, ya. Hidupkan majlis ilmu. Yang ketiga, ketinggalan jihad menghadapi musuh. Ini satu perkara jugalah, ya, berperang menghadapi musuh. Jadi bila kita berdepan dengan musuh dan sama-samalah kita pakat doa juga untuk sahabat-sahabat kita tu. Sebab di Mesir kita dapat berita dah 2 hari dah, mengatakan bahawa sahabat-sahabat gerakan Ikhwan seramai 500 orang yang dihukum mati oleh pemerintah Mesir yang baru, yang mengguling rampasan kuasa, dibuat begini untuk mengambil tindakan kepada orang-orang yang menentang
pimpinan kerajaan Mesir yang baru ni. Jadi dibunuh tu, nak dibunuh, dilakukan pembunuhan kepada mereka yang tidak bersalah. Ini satu daripada kejahatan musuh. Sebab tu di negara mereka maka telah dilancarkan istiharkan bahawa jihad menentang pemerintah yang zalim itu adalah wajib. Jadi berlakulah. Dan kemarin saya dapat berita juga, ada sahabat kita beritahu ada kawan kita, orang kita di Malaysia, entah macam mana dia boleh pergi membabitkan, sama-sama berjuang di Syria, untuk membebaskan bumi Syria daripada penjajahan golongan-golongan yang laknatullah. Jadi kita pun tak sangka lah kan, orang kampung dulu duduk di kampung, tapi sampai peringkat dia boleh sampai ke sana tu. So, satu daripada hebat pengorbanan jihad mereka lah. Jadi menghadapi musuh ni tuan-tuan adalah perkara yang menjadi wajib. Wajib kita berjihad menentang udwan Allah. Dan yang keempatnya ketinggalan wukuf di Arafah. Yang ni orang buat haji ketinggalan wukuf di padang Arafah, maka laralah haji tuan-tuan. Rugi duit pergi berapa ribu. Sekarang dah berbelas ribu dah. Dia kata tambang tabung haji tak naik. Dia kata cakap orang politik macam tu lah. Tapi tambang makin naik kan. Jadi rugilah kita, rukun kita tertinggal, tak ada apalah kita. Jadi serupa semayang tertinggal rukun, lara habis. Jadi itu jangan kita buat perkara-perkara yang macam tu, yang mana dia kata jika ia jika duduk di majlis ulama itu tujuan agama dan baik untuk badan. Jadi kita duduk dalam majlis ulama dengan tujuan ialah untuk mengambil pelajaran agama, yang tu baik untuk badan kita. Sedangkan duduk bersama orang fasik melukai agama dan menjelekkan badan kita, memburukkan, tidak mendatang manfaat bagi badan. Jadi kita carilah, tu yang kita nak bicarakan, tajuk kita fadilat majlis ilmu kan. Jadi dia nak sebut yang tu, duduk dalam majlis para alim ulama. Jadi itulah Tuan Guru kita selalu dia pesan duduk dengan majlis ulama. Jika mungkin ulama tu makan tak habis, minum tak habis, itu kesempatan tu dia kata ambil barakah makan minum tu perhabis daripada ulama makan tak habis. Jangan rasa kotor lah, sebab benda tu tak kotor, tapi kita nak ambil barakah daripada hak dia makan minum tak habis tu. Jadi itu nak ambil berkat, mudah-mudahan kita mengambil daripada keberkatan ulama berkenaan. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, "An-nazaru fi wajhi al-alimi ibadatun, wan-nazaru ila al-ka'bati ibadatun, wan-nazaru fil mushafin ibadatun." Melihat wajah orang alim ibadah, juga melihat Kaabah itu ibadah, dan melihat Al-Quran itu ibadah. Jadi dalam agama ni nak menjadikan kebaikan tu bukannya payah. Tak perlukan modal yang besar, tak perlukan banyak-banyak. Jadi benda yang nak jadi ibadah ni, dengan Allah kurniakan mata tu kita melihat wajah para alim ulama. Jadi nak tengok wajah para alim ulama kena duduk majlis dia lah. Gitu. Duduk majlis alim ulama, kita boleh dapat berkat. Tengok muka ulama, mendapat ketenangan kepada kita insya-Allah, dapat keberkatan pada kita insya-Allah, daripada dia tengok penyanyi-penyanyi artis. Dia tengok benda-benda yang tak manfaat, tengok yang manfaat. Itu kalau nikmat Tuhan jadikan biji mata ni untuk melihat kebesaran Allah.
Jadi kita pandang ulama, lihat wajah ulama dikira ibadah. Melihat Kaabah jadi ibadah. Tapi ada orang pergi sana tak nampak Kaabah. Allah Akbar. Satu Tuhan turunkan musibah, bala, bencana. Dia melangkah masuk Masjidil Haram, dia tanya mana Kaabah? Orang tunjuk, Masya Allah, tu Kaabah tu punya besar. Dia kata tak nampak pun. Tu ada benda yang Tuhan nak kifarah. Sana Allah bayar tunai. Ada yang hamba Allah ni 10 kali melangkah masuk Masjidil Haram, mak keluar balik, masuk keluar, menangis-nangis, tak boleh masuk. Dia tanya kenapa, dia kata dia masuk nampak orang perempuan tak pakai apa, tak ada pakai apa, mari. Sebab dia malam besok nak berangkat, malam ni dia perhabis tengok CD lucah. Dia kata balik esok tak boleh tengok dah, dia kata. Astaghfirullahalazim. Jadi dia langkah masuk Masjidil Haram 10 kali, keluar balik, masuk keluar, menangis-nangis. Jadi gitu lah, Allah bayar tunai. Sebab itulah kita, dan ada segak hamba Allah yang muntah, raja muntah sampai lembek jadi kemburuk, masuk hospital, tabung haji, masuk hospital, minta tuan guru, kebetulan tuan guru ada di sana, Dr. Harundin pergi ziarah. Dia kata minta ustaz tolong buat air penawar. Ustaz kata air penawar apa? Air Zam-Zam tu penawar paling baik Allah Ta'ala bagi. Dia kata minum muntah. Jadi bila dikorek tanya, ada buat apa-apa tak sebelum mari dulu? Dia kata sebelum mari tu hari perhabis stok arak dalam rumah. So balik tu tak boleh minum dah. Clear stok arak. 2, 3, 4 peti kan. Allah cover dia, Allah kifarah dia. Lembek jadi kemuruk. Waris dia minta tolonglah ustaz doa sikit bagi ni. Nak doa apanya, air Zam-Zam tu kata tuan guru paling baik. Dia kata minum hak tu, dia kata lagi muntah sampai hijau, tak ada apa yang keluar dah. Tuan guru kata biar dia keluar perhabis, ada apa-apa buat tak kena. Itulah ceritanya, nak perhabis stok, dia kata. Allahu Akbar. Jangan cari pasal tuan. Inilah kerja-kerja kita dalam agama, ibadah kita dengan Tuhan, kehidupan kita dengan Allah. Maka hendaklah kita pelihara, dan selalulah kita fil mushaf, melihat kepada mushaf, helaian-helaian daripada Al-Quran, tulisan kalimah Allah, wahyu ilahi. Dengan melihat Al-Quran itu jadi ibadah. Dan mudah-mudahan dengan pancaran Al-Quran, cahaya dari Quran, insya-Allah Allah terangkan mata hati kita, dijauh daripada kegelapan dan sesatnya kita di jalan Allah. Jadi renunglah Quran, bacalah Quran selalu, jangan kita ketinggalan. Wallahu a'lam. Insya-Allah disambung pada keesokan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so far from you.